Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada sesi perkongsian kali ini dengan topik iaitu perosak tanaman kelapa dan kelapa sawit iaitu kumbang tanduk. Dalam kata nama lain dia Oristes rhinoceros. Okey. Jadi sikit sebanyak pengenalan bagi kumbang tanduk iaitu juga dikenali sebagai kumbang badak. Kumbang ini menyerang pokok kelapa, kelapa sawit, nipah, pinang, nibung dan pokok palma hiasan. Serangan biasanya berlaku di kawasan kecil dan di beberapa tempat sahaja. Populasi kumbang ini biasanya terkawal secara semulajadi oleh penyakit dan musuh semulajadi. Jadi kita tengok kitaran hidup bagi kumbang badak ini. Dewasa 30 hingga 60 hari, panjang 35 hingga 50 mm, lebar 20 hingga 23 mm, berwarna perang tua atau hitam berkilat. Jadi setelah 30 hingga 60 hari, ia bertelur mengambil masa 11 hingga 13 hari, berbentuk oval dan berwarna putih, diameter 3 mm. Setelah peringkat telur, dia pergi kepada peringkat larva, mengambil masa 80 hingga 90 hari. Panjangnya 60 hingga 100 mm, lebar 25 mm, berwarna kuning keputihan. Dan seterusnya peringkat pupa 19 hingga 27 hari, panjang 50 mm, lebar 2 hingga 2.5 mm, berwarna perang ke kuning-kuningan. Jadi setelah kitaran hidup kita tahu, jadi kita tengok apa kesan terhadap pokok kelapa atau pokok palma yang lain. Jadi pertama sekali adalah daun pokok akan menjadi seperti kipas, dan juga seterusnya batang ataupun pelepah pokok akan seperti berlubang dimakan, dan seterusnya daun pokok akan bergulung. Jadi itu antara kesan-kesan yang kita akan nampak setelah serangan berlaku. Jadi kawalan kumbang tanduk ini, apa yang kita boleh buat adalah pertama, amalan pertanian baik, membersihkan ladang dari tunggul pokok reput, membuat pantauan berkala, dan seterusnya kawalan secara biologi, yang mana kawalan secara semulajadi oleh penyengat seperti Scolis species dan Pulat Metarhizium species. Seterusnya kawalan dengan perangkap organik, membuat breeding ground, campuran tinja ayam dan lembu, kemudian musnahkan larva secara mekanikal atau racun setelah kumbang badak bertelur di situ. Jadi seterusnya kawalan yang boleh kita gunakan adalah perangkap feromon, memasang perangkap dengan kadar 1 perangkap nisbah 2 hektar. Jadi perangkap feromon ni akan dapat memerangkap kumbang tanduk untuk masuk ke dalam baldi tersebut. Seterusnya kita akan musnahkan kumbang badak tersebut. Jadi kawalan yang terakhir adalah kawalan menggunakan racun, campuran gamma BSC 6.5% dengan serbuk papan dengan nisbah 1:9 dan tabur di celah-celah pelepah pokok kelapa atau kelapa sawit muda. Sebab apa? Pokok kelapa sawit ataupun pokok kelapa yang agak tua agak sukar untuk kita capai kerana sudah tinggi, dan sembuh racun cypermethrin atau racun lain yang sesuai pada bahagian pucuk pokok kelapa. Jadi untuk pokok-pokok yang dah tinggi kita akan menggunakan racun, dan bagi pokok yang rendah kita boleh menggunakan campuran racun gamma. Jadi itu saja perkongsian saya mengenai perosak tanaman kelapa dan kelapa sawit. Jadi jika anda ada apa-apa komen dan ingin saya kongsikan mengenai topik yang anda ingin saya kongsikan, komen di video ini dan kita jumpa pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum.